Ini adalah aktiviti yang pertama yang mana saya telah jalankan untuk tahun 1 bagi mata pelajaran BKD. Jadi saya telah sediakan 2 bahasa untuk cerita yang telah disediakan, yang mana melibatkan aktiviti menambah dalam lingkungan fakta asas. Kenapa saya ceritakan dalam 2 bahasa? Sebab murid tahun 1 belum lagi belajar bahasa dusun, kadazan dusun. Jadi mereka belum biasa lagi menggunakan bahasa kadazan dusun. Jadi saya memperkenalkan cerita itu dalam 2 bahasa supaya mereka boleh melihat dan membuat perbandingan. Baiklah. Cerita ini saya minta murid baca di rumah. Mereka tidak perlu merakam sebab objektif dia hanyalah untuk menambah sahaja. Adakah mereka boleh memahami cerita itu dan boleh mengisi tempat kosong yang telah disediakan di sini dengan betul dan boleh membuat aktiviti tambah dalam lingkungan fakta asas. Itu sahaja untuk aktiviti yang pertama. Bagi aktiviti kedua pula, aktiviti kedua objektif dia membilang objek dan menulis serta menyatakan ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah dan sama dengan. Ya, ada 2 objektif di sini, iaitu membilang objek. Objek itu mereka boleh pegang, mereka boleh sentuh, mereka boleh lihat, mereka boleh manipulate, ya. Sebab mereka yang membina sendiri bahan-bahan itu, alat-alat itu, ya. Itulah sebabnya dalam aktiviti ini kita sediakan aktiviti permainan di mana bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang mudah didapati seperti surat kabar lama, kertas lama ataupun majalah lama. Jadi senang untuk didapati di sekeliling rumah. Kemudian gelanggang yang perlu disediakan pun bukan sangat disediakan, dia cuma perlukan bahan asas. Kalau tidak ada ribbon pun dia boleh gunakan tali kah untuk menjadi gelanggang. Lepas itu mereka boleh bermain di atas lantai ataupun di atas meja. Jadi maksudnya permainan ini sangat mudah bagi mereka dan masih ada unsur-unsur keseronokan dan ada unsur-unsur ada aktiviti di sana menggunakan tangan, menggunakan mata, telinga. Lepas tu mereka menggunakan mulut untuk mengira, begitu. Jadi mereka boleh menyentuh, memegang, semua itulah. Jadi mereka boleh mencapai objektif ini dengan mengisi tempat kosong yang sudah disediakan di sini, lembaran kerja. Jadi mereka membuat aktiviti melastik. Jadi aktiviti melastik ini bagi anak-anak. Kanak-kanak bukan mudah, ya. Kadang-kadang melastik bagi mereka itu suatu perkara yang sukar, tapi kita berikan mereka aktiviti yang mana akan melatih tangan mereka. Begitu. Kemudian mereka menulis dan menyatakan ayat matematik dengan menggunakan simbol. Nah, di sini disediakan tempat kosong sahaja. Jadi mereka sendiri yang akan menuliskan tanda tambah, simbol tambah dan sama dengan itu. Sambil mereka menambah. Jadi ini adalah sambil bermain ketika berada di rumah tanpa guru berada bersama-sama mereka, walaupun guru hanya berada jauh dari tempat mereka, tapi aktiviti ini masih boleh dijalankan sebab kita memberikan arahan yang jelas dan mereka boleh melakukannya bersama dengan keluarga mereka. So ini adalah aktiviti yang kedua. Baiklah murid-murid, kali ini cikgu akan tunjukkan cara untuk bermain bowling kertas ini, ya. Tadi cikgu sudah tunjukkan gambar kawasan
gelanggang dia ya, gelanggang dia. Gelanggang dia ialah bentuk segi empat sama, di mana panjang sisi untuk setiap sisi dia ialah 1 meter. Jadi cara untuk bermain ialah letakkan bola-bola ini sebanyak 10 bola kan, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 semuanya letak di tengah-tengah. Kemudian kita akan minta anak-anak atau murid-murid menembak menggunakan ini ya. Ini bola yang agak besar nih dan keras ini, daripada kertas juga. Daripada kertas boleh guna surat kabar, boleh guna majalah lama. Kertas yang itu pun boleh guna majalah, surat kabar ya. Bulat-bulatkan dia sehingga dia terbentuk macam bola. Sekarang minta murid itu menembak. Tapi cara dia ialah melastik guna jari ya. Melastik guna jari. Boleh guna tangan kiri, tangan kanan. Ya. Minta dia menembak. Jadi kalau ada kawan dia pertandingan, contohnya adik ke kakak ke, bolehlah bermain bersama kan. Tapi kalau dia seorang saja bermain, dia harus bermain sehinggalah bola itu habis terkeluar. Jadi kita kira berapa kali dia menembak sehinggalah bola itu habis terkeluar. Dan kita rakam. Rakam permainan mereka. Harap-harap mereka boleh selesaikan dalam masa yang cepat lah. Okey, baiklah. Ini cikgu guna tangan kiri ya. Boleh menembak ke tangan kiri cikgu nih. Pasti terkeluarkah? Aduh, tak kena. Langsung tak kena. Satu pun tak ada yang kena. Inilah permainan nih. Ada yang kena, ada yang tidak kena. Mungkin anak-anak kita mungkin ada yang kena, ada yang tidak. Tapi ini adalah cara untuk kita mengajar dan memberi latihan kepada anak menggunakan koordinator tangan ni, supaya tangan mereka akan boleh digunakan dengan baik, supaya tangan dia dilatih. Begitu, latihan tangan. Jadi kita cuba lagi ya. Kita cuba lagi sampai kena. Cikgu Liza kena. Kena. Terkeluar 3. Yeay. Tembakan yang pertama kena 3 dan terkeluar 3. Nah, jadi begitulah cara bermainnya. Anak-anak, murid-murid semua, murid-murid boleh bermain dan boleh jadikan permainan ini permainan keluarga masa PKP supaya seronok kita bermain bersama keluarga kan?